Mereka semua saling berpandangan. Beraninya si Ricky ni. Semua orang tak berani keluar. Jadi Bruce sukarela nak cari Ricky dan nampak Ricky berada dekat laman sambil mata dia pandang tajam pada sebatang pokok dalam hutan dekat depan mereka. Kebetulan dekat luar tu ada beberapa orang remaja yang tengah kemabukan. Ada budak mabuk ni pergi cabar pula lembaga tu, suruh datang dekat mereka. Keadaan dekat luar tu terus jadi huru-hara bila lembaga hitam tu betul-betul datang tercongok depan budak mabuk tu. Budak tu terus terkaku, lepas tu terus rebah atas tanah dengan mulut berbuih-buih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Alright, dalam video kali ni saya akan kongsikan dua kisah. Satu kisah tentang si Alex yang sengaja ambil batu di Taman Negara Gettysburg, dan satu lagi kisah tentang Kokogi. Nak tahu Kokogi itu apa? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Kejadian ni dah 10 tahun berlaku. Masa tu umur Alex baru 17 tahun. Sejak kecil lagi dia memang minat dengan kisah paranormal, kisah-kisah misteri, UFO, Bigfoot dan lain-lain lagi. Kawan-kawan dia pun ada minat yang sama. Kadang-kadang mereka akan berkumpul dekat ruang bawah tanah bersembang tentang kisah-kisah paranormal ni, berbincang tentang teori, baca cerita seram, sampai berjam-jam lah juga mereka layan benda ni. Suatu hari kebetulan mak Alex saja turun jenguk mereka sambil hidangkan biskut dan air minuman. Mak pun tanyalah benda apa yang mereka sembangkan ni. Alex cakap mereka tengah sembang pasal nak beli kamera Polaroid sebab mereka terbaca yang entiti cepat muncul bila pakai kamera tu. Mak pesan suruh hati-hati sikit. Kalau nak sangat jumpa entiti tu, nanti entiti tu sendiri yang muncul. Alex cakap baguslah, mereka memang teringin nak tengok. Selama ni asyik baca pengalaman orang je. Mak pun senyum dan pesan suruh hati-hati je lah. Tak sampai setahun lepas tu, mak bapak si Alex ni bercerai. Alex, mak dan kakak pindah dekat tempat lain, iaitu Taman Cloverleaf. Tahun yang sama juga Alex dah habis sekolah menengah dan masa tu kebetulan cuti panjang. Jadi Alex pun pergilah jumpa balik geng-geng dia dekat tempat lama tu. Mereka rancang nak pergi Taman Negara Gettysburg, tengok medan perang Picket Charge. Kenapa mereka nak pergi situ? Sebab General Pickett ni pernah ketuai satu batalion perang tentera Confederate seramai 12,000 orang. Yang peliknya, batalion General Pickett ni mara berkawat dalam satu batu walaupun mereka kena serang kiri dan kanan oleh pihak lawan. General Pickett tak pernah tulis diary ke catatan ke, tapi peristiwa ni dicatatkan oleh orang lain. Jadi kenapa mereka ni macam bunuh diri? Apa tujuan mereka buat macam tu? Ada teori yang mengatakan General Pickett terlebih yakin yang mereka boleh kalahkan pihak lawan. Ada yang kata ini macam tindakan orang terdesak nak menang. Tapi yang pastinya kekalahan batalion General Pickett masa itulah yang jadi titik permulaan kekalahan tentera Confederate masa perang saudara USA dulu. Dekat kawasan Picket Charge tu dikelilingi dengan batu-batu yang disusun jadi pagar. Dekat bahagian utara tempat tu dinamakan Bloody Angle, sudut berdarah. Dekat sudut inilah tempat tentera Union lancarkan tembakan tanpa henti dengan jaraknya cuma beberapa kaki je dari tentera Confederate. Bayangkan macam mana impaknya kena tembak dari jarak dekat. Diceritakan juga kedua-dua belah pihak ni kehabisan peluru, jadi mereka pun bergasak pakai tangan sampai mati. Pagar batu ni memang tak pernah diubah sejak 150 tahun dulu. Jadi batu-batu yang disusun jadi pagar tu sebenarnya adalah batu yang jadi saksi bisu pertempuran dahsyat dan berdarah tu. Si Alex pula gatal tangan pergi pecahkan sikit batu pagar tu. Konon
seronok nak bawa balik lah buat kenang-kenangan. Tapi masa tu tak pernah terlintas dekat fikiran dia yang tindakan dia tu akan menyebabkan dia kena ganggu sampai 3 malam. Beberapa hari kemudian, Alex dan kawan-kawan dia pun balik ke rumah masing-masing setelah macam-macam program mereka buat. Dalam pukul 3 pagi, Alex baru sampai dekat rumah. Cebisan batu pagar tu dia letak dekat tepi meja tidur. Malam tu Alex tak boleh tidur. Bukan sebab kena kacau, tapi sebab rasa seronok sangat dapat pergi trip dengan kawan-kawan lama. Tapi malam tu je lah dia rasa tenang. Keesokan malamnya pukul 3 pagi, Alex terbangun. Baju dan cadar dia habis basah kena peluh. Alex jadi panik kejap. Kenapa basah ni? Tiba-tiba Alex terdengar macam bunyi kaca pecah dari ruang tamu rumah. Alex hanya diamkan diri, cuba amati bunyi dari ruang tamu tu. Takutlah perompak masuk rumah kan. Tapi beberapa minit kemudian senyap je. Mungkin kucing dia kot terlanggar pasu bunga dekat ruang tamu tu. Lepas tu Alex tarik selimut dan sambung tidur semula. Esok paginya Alex nampak mak dia tengah terenung ke arah pendiang api. Alex pun tegur lah, kenapa ni mak? Rupa-rupanya jam besar antik dah terjatuh. Jam tu memang besar dan berat, ada kaca. Jam tu pula asalnya bukan dekat ruang tamu, tapi dekat tempat lain. Alex tanya mak, macam mana boleh jatuh ni? Mak tergagap-gagap nak jawab. Kebetulan rumah Alex ni pintu menuju ke bilik basuh baju dekat ruang bawah tanah, sebelah je dengan jam ni. Mak tutup pintu kuat sangat, tu yang sampai goyang dan terjatuh jam besar tu. Lepas tu mak seret jam tu nak bakar dekat pendiang api. Sebenarnya alasan mak tu macam tak logik. Sebab malam tadi pukul 3 pagi Alex terdengar jam ni jatuh. Takkan mak basuh baju waktu macam tu. Mak tak nak cakap apa dan dia pun terus kemas serpihan-serpihan kaca yang pecah tu. Hari tu juga mak dan kakak pergi ke Silver Bay untuk hadiri majlis perkahwinan. Jadi tinggallah Alex seorang-seorang dekat rumah hari tu. Dah seorang-seorang tu, Alex teringat pula peristiwa malam tadi dan yakin bunyi benda jatuh yang dia dengar tu adalah bunyi jam antik tu. Dan jam antik tu jatuh dekat ruang tamu. Alex terfikir juga, siapa yang kuat sangat sampai boleh alihkan jam antik tu dari tempat asalnya? Jarak jam antik tu dari tepi pintu bilik basuh baju ke ruang tamu tu adalah dalam 15 kaki jugalah. Lepas tu pukul 3 pagi pula tu. Makin Alex fikir, makin seram pula jadinya. Malam tu Alex ajak 3 orang kawan temankan dia dekat rumah. Mereka berempat lepak dekat bahagian bawah rumah lah tengok DVD. Jam dah dekat pukul 3 pagi. 2 orang kawan Alex dah berdengkur atas lantai. Tinggallah Alex dan seorang lagi kawan dia bernama K. Masa mereka berdua tengah sembang-sembang atas sofa tu, tiba-tiba BAM! Mereka terdengar bunyi pintu utama dekat tingkat atas dihempas dengan kuat. Kebetulan tingkap dekat tingkat bawah ni memang betul-betul bawah pintu utama tu. Punyalah kuat hempasan pintu tu sampai tingkap tu pun bergegar. K dah cemas. Dia ingatkan mak dan kakak Alex dah balik. Takkan mereka dah balik sebab kenduri tu esok? K dah cemas. Dia ingatkan mak dan kakak si Alex ni dah balik. Takkan mereka dah balik sebab kenduri tu esok? Kalau balik pun mesti mereka akan bagi tahu Alex. Alex pun bangun dari sofa, berjalan menuju ke arah tangga. Sebenarnya Alex dah rasa tak sedap hati sebab dia perasan bunyi pintu dihempas tu tepat-tepat pukul 3 pagi. Tangga rumah Alex ni diapit dengan dinding sesekat. Jadi kalau ada orang naik turun pun memang tak nampak. Alex baru pijak anak tangga pertama dekat bawah tu, dia terdengar bunyi berdebap dari tingkat atas. Rupa-rupanya tu bunyi kasut dia bergolek-golek turun tangga. Macam ada orang main kasut dari tingkat atas tu. Satu demi satu kasut Alex bergolek-golek sampai bertimbun dekat kaki dia. Tergamam jugalah si Alex. Dah lah semua tu kasut dia. Kasut kakak dengan mak dia tak ada pula jatuh. Alex pun kutip kasut-kasut tu dan campak dalam almari kasut dekat tingkat atas. Kemudian dia periksa pintu utama, memang tertutup dan berkunci rapat. Lepas tu cepat-cepat dia turun bawah semula. Alex tipu si K ni, cakap dia terlupa kunci pintu. Mungkin angin yang tolak tadi. Mereka berdua pun sambung bersembang semula. Malam ketiga, hari Ahad malam Isnin, mak dan kakak Alex masih belum balik lagi dari kenduri kahwin tu. Alex masih seorang-seorang dekat rumah. Sebagai seorang yang minat hal-hal paranormal ni, dia ada rasa takut dan teruja dengan gangguan tu. Yelah, selama ni Alex cuma dengar dan baca pengalaman orang lain je. Sekarang dia yang kena. Tapi Alex tak nak tidur dekat rumah seorang-seorang lagi malam ni. Jadi Alex ajak kawan dia, Tony dan Peter, untuk temankan dia. Tony dan Peter ni pun geng-geng paranormal juga macam Alex. Alex pun ceritalah pada Tony dan Peter apa yang berlaku 2 malam lepas mereka balik dari PK
tiket chart tu. Malam tu mereka tunggu dekat bilik bawah tanah, pasang semua lampu yang ada dekat dalam rumah tu sambil tunggu sesuatu berlaku. Tunggu punya tunggu sampai mengantuk jadinya. Tony dan Peter dah mula perli si Alex ni. Mereka ingat Alex ni menipu je. Jadi mereka pun buat keputusan nak balik rumah malam tu juga. Jam dah dekat pukul 3 pagi. Mereka bertiga dah ada dalam kereta Alex. Tapi sebelum Alex hantar mereka berdua balik rumah, Alex suruh Tony dan Peter tunggu sampai pukul 3 pagi. Okey, mereka tunggu. Tapi masih tak ada apa-apa. Aku tak tipu. Memang aku kena kacau dah 2 malam dah. Tipu lah kau. Kalau kau takut tidur dekat rumah sorang-sorang, cakap je lah. Tak payahlah buat cerita kena kacau lah, apalah. Peter pula tak habis-habis perli si Alex ni. Lepas tu dia siap panggil-panggil pula entiti yang kacau Alex tu munculkan diri depan mereka. Peter, dah lah tu. Tak payah nak seru-seru. Sekarang benda tu betul-betul kacau kita, baru kau tahu. Alex dah putus asa. Lalu dia pusing kunci kereta. Tak hidup. Senyap terus Tony dan Peter. Alex pusing lagi kunci kereta sampai berkali-kali pun tak hidup-hidup juga. Pusing punya pusing, boom, enjin kereta Alex meletup. Tony dan Peter punya dah terkejut. Tadi Tony dan Peter sakan ejek-ejek Alex. Sekarang mereka berdua main tolak-tolak pula, tak nak keluar dari kereta. Ni kereta kau pergilah tengok apa jadi dengan enjin kereta kau tu, kata Tony. Alex pun buka lah boot enjin. Rupanya ada hos dekat enjin tu tercabut. Alex pun masuk ke garaj, cari spana, bawa sekali air 3 tin untuk Peter dan Tony sekali. Dah dibetulkan, akhirnya hidup juga kereta Alex. Tapi Peter dengan Tony tak nak balik pula. Mereka bertiga lepak dekat luar rumah, minum-minum sambil bincangkan adakah kereta rosak tadi itu gangguan atau kebetulan. Tengah sembang-sembang tu, mata Peter terbeliak. Lepas tu tiba-tiba dia berundur dan lari tinggalkan Tony dan Alex. Tony pun sama. Tiba-tiba dia ikut Peter lari tinggalkan Alex ni sorang-sorang dekat situ. Alex ingatkan ada sesuatu dekat belakang dia. Alex pun toleh lah. Tak ada apa-apa. Tony dan Peter dah ada dekat seberang jalan. Alex ingatkan mereka berdua tengah bergurau. Alex pun pergilah kejar. Tony dan Peter terus lari macam tak cukup tanah. Tapi Alex berjaya tangkap Tony. Niat dia cuma nak minta mereka berdua ni berhenti je. Tapi Tony tumbuk muka si Alex ni pula. Kau dah kenapa ni Tony? Bro, tolonglah jangan dekat dengan kita orang. Tolonglah. Tapi Alex masih berkeras nakkan penjelasan. Masa ni Peter tak hilang ke mana tah. Dengan nada terketa-keta, Tony cakap, mata Alex jadi merah. Anak mata semua warna merah. Muka Alex nampak macam tua. Alex macam tak percaya. Tapi Tony masih tak nak pandang muka si Alex ni. Tak lama kemudian, tiba-tiba Peter muncul. Tapi dia macam takut-takut nak dekat dengan Alex ni. Alex cakap dekat Peter biar dia hantar mereka berdua balik ke rumah. Tapi Tony dengan Peter sanggup balik jalan kaki, walaupun masa tu dah dekat pukul 4 pagi. Lepas Tony dan Peter balik, Alex terpinga-pinga dekat luar rumah tu sorang-sorang. Nak masuk dalam rumah takut pula. Akhirnya Alex balik rumah ayah dia dan tidur dekat sana. Ayah pun macam pelik jugalah, tapi nasib baik mata dan muka Alex dah nampak normal balik. Esoknya mak dan kakak pun baliklah dari kenduri. Sampai je rumah, pintu depan tak kunci, lampu satu rumah terpasang. Lepas tu pintu garas ternganga luas. Bengang lah mak. Lagi-lagi bila dapat tahu yang semalam Alex tidur rumah ayah. Mak tak kisah sebenarnya, tapi itulah kenapa biarkan rumah macam tu. Nasib baik pencuri tak masuk. Alex sampai je rumah terus kena bebel. Alex pun terus teranglah pada mak pasal gangguan 3 malam tu dan ceritakan dari jam antik tu jatuh lagi. Mak pun mengaku juga sebenarnya dia pun pelik pasal jam tu. Sebelum ni mereka duduk rumah tu aman je. Macam mana pula tiba-tiba boleh jadi ada gangguan ni? Mak tanya, ada bawa balik apa-apa ke dari trip ke Gettysburg tu? Baru Alex teringat batu pagar Bloody Angle tu. Batu tu elok terletak atas meja tidur. Mak membebel kenapa gatal tangan sangat pergi ambil batu tu bawa balik rumah. Dah lah batu tu bahan bersejarah. Lepas tu mak paksa suruh pulangkan balik batu tu. Tapi takkan nak pergi sana. Dah lah tempat tu jauh. Jadi mak cadangkan suruh Alex pulangkan pakai pos je. Bersama dengan batu tu, Alex kirimkan sekali sepucuk surat dan ceritakan yang dia kutip batu tu dari Bloody Angle. Tapi Alex tak ceritalah pasal gangguan tu. Alex cuma cakap dia rasa bersalah sebab batu tu pun sebahagian dari sejarah Amerika. Kalau setiap pelancong yang datang bawa balik batu tu, lama-lama nanti tak ada dah pagar tu. Masa Alex post tu, dia tak harap pun ada apa-apa balasan dari Taman Negara Gettysburg tu. Akhirnya gangguan tu pun dah tak ada. Yang Alex dapat cuma pesanan suara dari Taman Negara Gettysburg. Ada seorang ranger telefon rumah Alex, tapi tak ada orang jawab. Jadi dia tinggalkan pesanan suara je. Hai, nama saya Ranger Gary dari Taman Negara Gettysburg. Saya cuma nak ucapkan terima kasih sebab pulangkan batu tu.
Surat encik pun saya dah baca. Cuma saya rasa saya tahu kenapa encik pulangkan batu tu. Tapi tak apa, bukan encik seorang je yang ambil batu dekat situ. Ni pun bukan pertama kali orang pulangkan batu pada kami. Tapi encik dah buat perkara yang sepatutnya. Terima kasih encik. Kisah ni terjadi kepada Bruce dan boleh dikatakan 1 pekan kena kacau masa tu. Tempat Bruce tinggal ni merupakan tanah rezab orang asli dan dia dari suku kaum Algonquin First Nation di Kanada. Dah nama pun penempatan orang asli, jadi orang dekat sini masih berpegang teguh dengan kepercayaan nenek moyang mereka. Boleh dikatakan semua orang dekat sini percaya dengan kewujudan dunia lain yang tak dapat dilihat dengan mata kasar ni. Bagi mereka, dunia lain tu pun sebahagian daripada kehidupan. Kadang-kadang tak mustahil kalau makhluk dari dunia sana melintas masuk ke alam nyata ni. Kisah ni jadi pada musim luruh tahun 2011. Masa tu umur Bruce 16 tahun. Waktu tu Bruce dengan ibu tinggal dekat bandar berhampiran sebab Bruce sekolah menengah dekat bandar tu. Tapi setiap hujung minggu mereka akan balik ke tanah rizab tu jumpa ayah dan adik lelaki dia lah. Satu petang Jumaat, masa dalam perjalanan balik ke tanah rizab tu, Bruce dapat mesej dari seorang kawan dia bernama Burn. Burn ajak Bruce pergi parti malam tu. Kalau dia nak pergi, Burn boleh tumpangkan. Bruce pun okey je. Mereka pun berjanji nak ambil pada jam sekian-sekian lah. Bruce dan mak sampai rumah. Masuk-masuk je, Bruce nampak ayah dengan sepupu dia tengah duduk dekat meja dapur sambil minum bir. Ayah Bruce dan sepupunya ni polis dekat tanah rizab tu. Selalunya kalau polis minum bir petang-petang Jumaat tu tandanya mesti minggu tu ada kes berat yang mereka kena selesaikan. Bruce nampak muka ayah dan sepupunya nampak letih sangat. Tapi bila nampak mereka balik, ayah jadi gembira. Lepas bersalam, ayah tanya ada rancangan apa-apa ke hari ni. Bruce pun ceritalah pasal parti malam ni. Masa ni lah ayah dan sepupunya saling berpandangan. Kenapa ayah buat muka macam tu? Tak bagi saya pergi ke parti tu ke? Nak cerita ke tak dekat dia? Tak apalah, kita cerita je lah dekat dia. Lagipun parti tu tempatnya dalam kabin, jauh dalam hutan. Jadi ayah pun mulakan cerita. Kata ayah, malam Isnin lepas mereka terima aduan dari seorang nenek. Dia cakap ada orang main ketuk-ketuk dekat semua tingkap yang ada dekat rumah dia tu. Tapi dia tak nampak siapa yang ketuk. Nenek tu rasa sekurang-kurangnya ada 3 orang yang ketuk tu. Sebab satu persatu tingkap dia kena ketuk dan jaraknya jauh-jauh pula tu. Tapi selang masa yang singkat, ayah dan sepupu dia pun pergilah ke rumah tu. Macam biasa, mereka pun tengok-tengoklah kawasan rumah tu sampai ke kawasan hutan berhampiran. Tapi tak nampak orang pun. Ayah cakap dekat nenek tu, agaknya prank dari budak-budak nakal kot. Lagipun tak ada apa yang boleh ayah buat. Tapi dia janji akan keraplah buat kawalan dekat situ. Rabu malam, nenek yang sama telefon balai mengadu hal yang sama. Kebetulan kawasan tu hujan lebat sepanjang hari dan sekeliling kawasan rumah tu jadi belecak. Ayah rasa kali ini mereka boleh cari siapa pelakunya sebab mesti pelakunya akan tinggalkan jejak. Tapi mereka tak jumpa apa-apa kesan tapak kaki pun dekat situ. Yang lagi peliknya, dekat luar satu tingkap yang diketuk tu ada satu lopak berair yang agak dalam. Mustahil ada orang boleh lalu situ tanpa tinggalkan jejak. Masa ni ayah dah terfikir, mungkin nenek ni saja buat-buat cerita. Tapi aduan nenek ni konsisten dengan aduan dia yang kali pertama. Khamis malam, cerita pasal ketukan misteri tu tersebar dekat kawasan rizab tu. Rupa-rupanya ramai penduduk dekat sekitar situ yang diganggu dengan ketukan misteri tu. Tapi yang buat laporan polis cuma nenek tu seorang je. Ramai yang terkena dan ramai jugalah yang kaitkan ketukan misteri tu dengan gangguan paranormal. Tapi ayah masih yakin yang ketukan tu cuma prank budak-budak nakal. Jadi bila Khamis malam tu ayah dapat aduan yang sama dari nenek tu, ayah dan sepupunya pun terus bergegas ke rumah nenek tu. Sampai je ayah dekat rumah nenek tu, tiba-tiba jiran sebelah rumah nenek tu, seorang lelaki datang jumpa ayah. Dia yang mula-mula tegur ayah, bertanya pasal kes ketukan tu lah. Ayah perasan suara lelaki tu macam gementar sikit. Encik ada nampak apa-apa ke? Tanya ayah. Lelaki tu mengangguk dan ayah suruh dia cerita. Jiran nenek tu kata masa dia tengah lepak dekat beranda rumah sambil isap rokok, tiba-tiba dia terdengar bunyi ketukan dari rumah nenek tu lah. Dia pun pandanglah rumah nenek tu dan masa tu lah dia ternampak benda yang main
ketuk-ketuk tu. Benda tu macam lembaga serba hitam tengah berdiri dekat luar tingkap rumah nenek tu. Tak ada kaki, sebab dekat luar tingkap tu ada lopak air. Lembaga tu tengok je dalam rumah tu ikut tingkap. Disebabkan terkejut sangat, dia terpaku dekat situ dan terus perhati je lembaga serba hitam tu. Nampak susuk tubuhnya tapi tak lengkap, macam badan manusia yang terapung-apung. Lepas ketuk tingkap, lembaga hitam tu melayang pergi ketuk tingkap sebelah pula. Gerakannya sangat pantas. Sekelip mata je dah berada dekat tingkap lain. Lepas habis tawaf satu rumah tu, lembaga tu melayang ke seberang jalan, masuk dalam hutan dekat seberang dan menyorok di sebalik sebatang pokok. Jiran ni terlampau takut sampai tak berani nak bergerak. Dia cuma mampu tengok je lembaga tu masuk hutan. Ingatkan lembaga tu dah hilang. Sekali lembaga tu jengukkan mukanya dari sebalik batang pokok tu, pandang jiran tu dengan mata kuningnya dan perlahan menyeringai menampakkan gigi-gigi taring kecil. Kebetulan ayah datang dengan kereta polisnya. Jiran tu terus datang jumpa ayah. Masuk hari Jumaat, ramai pula penduduk yang berkongsi cerita. Selain dari kes ketukan tu, ramai juga yang mengaku mereka nampak lembaga bermata kuning tu. Ada seorang makcik ni, satu malam tu dia nak buang sampah dekat tong sampah luar rumah dia. Tiba-tiba dia ternampak macam ada kelibat orang tengah intai dia dari seberang jalan. Makcik ni dah rasa tak sedap hati sebab dekat seberang jalan tu kawasan hutan je. Makcik ni pun teruslah balik masuk dalam rumah dia. Masa dia nak tutup pintu tu, dia ternampak orang yang tengah intai tu. Matanya warna kuning. Nampak mata je terapung dalam 5 kaki dari tanah. Ada sepasang suami isteri ni pula. Mereka ni baru balik dari mana entah malam-malam naik kereta. Dari jauh mereka nampak ada orang berdiri tengah jalan, hadang jalan tu. Tapi orang tu membelakangi suami isteri ni lah. Si suami pun perlahankanlah kereta. Bila dah dekat, orang tu palingkan muka dan nampak sepasang mata kuning dengan barisan gigi taring kecil-kecil. Terkejut suami isteri ni sampai berhenti kereta dekat situ. Lembaga tu masih tersenyum dekat suami isteri tu, tak bergerak ke mana-mana. Yang si suami tu pula nak langgar tapi tak berani. Dia pun bawa lah kereta ke tepi. Tapi disebabkan jalan tu sempit, memang lembaga tu betul-betul lah dekat tepi kereta masa mereka lalu tu. Walaupun suami isteri tu cuma pandang depan je, tak berani nak toleh-toleh, mereka boleh rasakan sorotan mata lembaga tu ikut je kereta mereka. Kamu yakin nak pergi juga ke parti tu? Ayah tanya. Tapi kebetulan Ben dah sampai depan rumah nak jemput si Bruce ni lah. Nak tak nak, dia pun terpaksa pergi. Kita tak kacau dia, dia pun tak kacau kita, kata Bruce. Dalam kepercayaan masyarakat Bruce, mereka pegang dengan prinsip ni. Lagipun mereka percaya yang entiti ni bukan saja suka-suka nak kacau orang, tapi ia cepat tertarik dengan orang yang beraura negatif, macam orang jahat atau orang tengah kesedihan. Ayah pun izinkan, tapi dia sempat pesan supaya berhati-hati dekat sana nanti. Disebabkan parti itu buat dekat kabin milik keluarga kawan Bruce yang letaknya jauh ke dalam hutan. Dalam 20 minit jugalah mereka baru sampai. Dekat sana, topik perbualan mereka banyak berkisarkan pasal ketukan dan lembaga mata kuning itulah. Kalau tadi Bruce dengar cerita dari ayah je, kali ni lagi banyak cerita dia dengar dari kawan-kawan dia. Salah seorang yang ada dekat parti tu, dia ni sedara dengan nenek tua yang buat aduan polis tu. Nama dia Jackie. Ayah dia panggil pawang dan perasap satu rumah tu sebagai pelindung untuk tak diganggu. Jackie adalah bertanya dengan orang-orang tua dekat penempatan dia tu, apa benda sebenarnya tu? Kenapa tiba-tiba benda tu muncul? Adalah seorang orang tua ni, dia syak dalam penempatan ni ada orang buat upacara panggil roh secara diam-diam. Upacara panggil roh ni dalam masyarakat Bruce mereka panggil kemah bergoyang, shaking the tent. Zaman dulu kalau masa musim sejuk dan sumber makanan dah tak ada, orang kampung akan panggil pawang untuk buat upacara ni lah. Pawang ni akan masuk ke satu kemah kecil dan buatlah acara pemujaan dia tu sambil disaksikan orang kampung yang berkumpul dekat luar kemah. Nanti kemah tu akan bergoyang-goyang, tanda ada roh dah masuk dalam badan pawang tu. Masa ni lah orang kampung akan minta tolong dengan roh tu. Acara kemah bergoyang ni zaman sekarang boleh dikatakan tak ada dah orang buat. Tapi mak pernah cerita, dulu masa dia kecil-kecil dia pernah saksikan acara kemah bergoyang ni. Mak ingat lagi, pawang yang masuk dalam kemah tu seorang lelaki. Tapi suara lelaki tu boleh bertukar-tukar jadi banyak jenis suara. Ada suara lelaki, perempuan dalam pelbagai nada. Tapi yang pasti, roh yang datang tu cukup marah dengan orang kampung mak masa tu. Kenapa kamu panggil aku datang sini? Kamu bukannya nak mati pun. Rupa-rupanya roh tu marah sebab ingatkan dia dipanggil sebab ada hal kecemasan ke, tapi sebab saja dipanggil. Ketua kampung mak terpaksa terangkan yang mereka buat upacara ni sebab nak tunjuk pada generasi baru adat resam nenek moyang dulu-dulu. Tapi roh tu masih tak boleh terima alasan tu.
Jangan sesekali kamu buka jambatan antara dua dunia ni, melainkan kalau kamu betul-betul perlukan pertolongan kami. Roh tu sempat lagi marah orang kampung tu, tapi roh tu kira baik jugalah, sebab dia cakap nasib baik dia yang datang. Kalau roh jahat atau syaitan yang diseru, teruk padahnya. Sejak tu mak kata orang kampung dah tak berani nak saja-saja buat upacara tu. Balik pada Jackie tadi, Jackie cakap orang tua tu syak mesti ada orang yang buat upacara tu dan terpanggil entiti jahat. Upacara adat macam ni kena ada persetujuan orang tua dalam penempatan tu. Jadi siapa yang senyap-senyap buat upacara tu? Apa tujuan dia? Mana pula dia dapat pawang yang setuju nak jalan ke upacara tu? Ada dua orang budak lelaki yang dah mabuk mencelah perbualan mereka ni. Korang ni penakut sangat. Benda tu bukannya boleh buat apa pun, setakat main ketuk-ketuk tingkap je. Aku cabar jembalang tu datang sini, biar aku belasah dia. Mereka semua terdiam. Tahu mereka berdua ni tengah tintong. Mungkin mereka tak maksudkan apa-apa, tapi masa tu Bruce dan kawan-kawan dia dah rasa tak selesa. Cukuplah sudah dengan topik paranormal malam ni, katanya. Ruang tamu ni ada tingkap yang boleh nampak beranda dekat luar. Dekat beranda tu pula ada kerusi malas antik. Tiba-tiba Bruce nampak kerusi malas tu bergerak sendiri, berhayun-hayun macam ada orang duduk. Bruce buat-buat tak nampak je kerusi tu. Kalau kita tak kacau dia, dia pun tak kacau kita. Tapi dalam hati Bruce dah menyumpah-nyumpah budak mabuk dua orang tadi. Terlupa sangat mulut. Sekarang benda tu betul-betul datang. Dalam 5 minit jugalah kerusi tu bergoyang sendiri. Tiba-tiba mereka semua terdengar suara perempuan menjerit dekat luar. Ada orang ke dekat luar? Bruce dengar bunyi tapak kaki orang berlari masuk dalam rumah dan terus hempas pintu. Ada seorang budak perempuan ni tengah menangis sambil peluk kawan-kawannya. Dengan tersedu-sedu, budak perempuan tu cakap masa dia tengah lepak dekat luar dengan Pak Wer dia, tiba-tiba muka Pak Wer dia berubah, macam ternampak sesuatu dekat belakang dia. Si Mak Wer ni pun terus toleh lah belakang dan nampak dekat atas kerusi malas tu ada lembaga hitam tengah menyeringai. Tengok mereka berdua, apa lagi menjerit ketakutan lah dia. Tapi Pak Wer dia mana? Dia cakap Pak Wer dia yang bernama Ricky tu dah lari masuk dulu dan dia rasa Ricky pergi kejar lembaga tu. Budak perempuan tu asyik menangis sambil sebut Kokogi, Kokogi. Kokogi ni maksudnya hantu dalam bahasa Algonquin. Mereka semua saling berpandangan. Beraninya si Ricky ni. Semua orang tak berani keluar. Jadi Bruce sukarela nak cari Ricky dan nampak Ricky berada dekat laman sambil mata dia pandang tajam pada sebatang pokok dalam hutan dekat depan mereka. Kebetulan dekat luar tu ada beberapa orang remaja yang tengah kemabukan. Ada budak mabuk ni pergi cabar pula lembaga tu, suruh datang dekat mereka. Keadaan dekat luar tu terus jadi huru-hara bila lembaga hitam tu betul-betul datang tercongok depan budak mabuk tu. Budak tu terus terkaku, lepas tu terus rebah atas tanah dengan mulut berbuih-buih. Bawa semua orang masuk ke dalam, kata Ricky. Bruce dan Ricky terus tarik budak yang rebah tu sambil muka masing-masing tunduk ke tanah. Tak nak pandang lembaga hitam yang tak berganjak dari tempat dia muncul tadi. Bila semua orang dah masuk dalam kabin, Ricky keluar balik. Bruce tak tahu Ricky buat apa dekat luar tu. Tapi tak lama lepas tu Ricky pun masuk dalam kabin. Masa tu semua budak-budak dah jadi waras dan mereka pun kemas dan kutip tin-tin bir kosong yang bergelimpangan dalam kabin tu. Masa Bruce dan Ricky dekat ruang tamu, Bruce tanya Ricky, kau okey ke? Ricky cuma jawab, benda tu ada dekat luar. Tiba-tiba mereka terdengar tingkap bilik dalam kabin tu diketuk. Ricky macam nak melawan tapi Bruce pegang bahu dia. Biarkan je, buat tak tahu je. Tak sampai 2 saat Bruce cakap macam tu, mereka terdengar suara budak lelaki mengamuk dekat bilik sebelah. Woi, siapa main ketuk tingkap tandas ni? Aku nak kencing pun tak senang. Mana ada siapa kat luar tu? Padahal semua orang dah masuk dalam rumah. Lepas tu ada seorang lagi ni berlari keluar dari dalam bilik tidur. Dia cakap ada orang ketuk tingkap bilik tu juga. Masa ni semua orang dah gelisah. Lepas kabin tu dah bersih, Bruce dan Ricky suruh kawan-kawan lain bersurai dan tinggalkan tempat ni cepat. Sekarang tinggal Bruce dan Ricky je nak papah baki budak-budak mabuk ni masuk dalam terak Ricky. Ricky masa ni tengah berdiri depan Bruce. Tiba-tiba Ricky tolak Bruce masuk terak sebelah tempat duduk penumpang depan. Lepas tu dia kelang kabut berlari masuk terak dan pandu keluar dari situ. Sepanjang mereka turunkan budak-budak tu balik rumah, Ricky tak bercakap sepatah apa pun. Beberapa hari kemudian, Bruce terjumpa Ricky. Dia pun sembang-sembang lah dengan Ricky. Sekali tu terkeluar cerita pasal malam tu. Ricky pun ceritalah, masa tu kan dia dengan girlfriend dia tengah lepak dekat laman kabin tu. Pintu masuk tu terbuka. Jadi dia dengar lah budak mabuk tu cabar jembalang tu. Dia cakap, ngam-ngam je budak mabuk tu cakap macam tu. Dia nampak ada lembaga muncul dekat kerusi malas dekat beranda tu. Dia memang terkejut tapi rasa macam tak boleh nak alihkan pandangan mata dari Kokogi tu. Masa tu
Mulalah agaknya awet dia perasan muka dia dah lain macam. Bruce tanyalah kenapa Ricky kejar Kokogi tu. Entahlah bro, naluri aku suruh aku lindungi korang semua dari Kokogi tu. Bila Kokogi tu nampak Ricky cuba nak kejar dia, Kokogi tu pun berdiri dan sekelip mata dia melayang masuk ke dalam hutan. Tapi Ricky nampak Kokogi tu tengah menyorok di balik sebatang pokok sambil tersenyum pada dia. Sepanjang masa bertentang mata ni jugalah Ricky cakap dia rasa Kokogi tu tengah panggil dia. Ricky, datanglah sini. Tadi berani sangat. Bila Bruce panggil nama Ricky, barulah Ricky tersedar. Lepas tu Kokogi tu terus hilang. Ricky dah tak nampak Kokogi tu, tapi dia tahu Kokogi tu masih ada dekat luar. Masa dekat terak tu pun sama. Tapi dia cakap yang dia tolak Bruce masuk terak tu sebab ternampak Kokogi tu betul-betul ada dekat belakang terak sambil menyeringai. Malam tu bila semua orang dah balik, budak yang punya kabin tu telefon si Ricky. Budak tu cakap dia lupa nak kunci kabin tu, jadi dia minta Ricky temankan dia pergi kunci kabin tu malam tu juga. Bila dah sampai dekat kabin tu, budak tu tak berani nak turun pula. Jadi Ricky pun pergilah kunci pintu kabin tu. Pintu kabin tu separuh terbuka dan Ricky nampak Kokogi tu tengah berdiri dekat ruang tamu sambil pandang tempat dekat dia. Apa lagi kelang kabutlah si Ricky kunci pintu dan terus tinggalkan kabin tu. Penampakan dan ketukan tu masih berlarutan untuk beberapa hari dan tiba-tiba pada satu hari tu dah tak ada dah orang laporkan insiden tu. Dah tak ada gangguan, orang kampung pun masih bising lagi. Kenapa dah tak ada ni? Diorang risau jugalah kalau Kokogi tu muncul balik. Tapi dari beberapa sumber yang Bruce dapat, ketukan misteri tu berjangkit pula di penempatan lain yang letaknya utara dari tempat mereka. Kemudian ketukan tu muncul di bandar yang majoriti penduduknya orang kulit putih. Benda ni macam berjalan menuju ke utara. Komuniti orang asli yang Bruce kenal pun cerita juga pasal ketukan misteri tu. Tapi sampai sekarang dah bertahun-tahun ketukan dalam lembaga tu dah tak muncul lagi. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.